Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid, ustaz. Semoga dalam keadaan sihat walafiat, dan juga murid-murid di luar sana, ya, agar sama-sama kita dapat menjaga kesihatan dengan baik, ya, dapat menjaga diri kita daripada terjebak ataupun terkena wabak penyakit COVID-19 ini, insya-Allah. Ya, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, ya, agar kita dapat keberkatan dari Allah SWT, sama-samalah kita meredah tangan dan membacakan doa belajar sama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, ya, semoga dengan bacaan belajar doa yang belajar tadi, ya, semoga pembelajaran kita akan lebih lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini saya ingin teruskan PTBC kita, iaitu berkaitan mata pelajaran adab. Ya, baik. Hari ini Ustaz ingin masuk kepada tajuk adab bekerja. Ya, adab bekerja, tak kira lah apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, sebagai satu pekerjaan, dan semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Apa itu adab bekerja? Baik, kita lihat pengertian adab bekerja. Adab bekerja ialah perbuatan yang dilakukan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menjadi suatu ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang mana kita lihat kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, ya, semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya adalah satu ibadah, ya. Kerana apabila kita mengikut cara perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, insya-Allah kita akan dapat pahalanya, ya, kerana kita lakukan itu kerana Allah Ta'ala, ya. Ada tak kita pernah nampak Rasulullah berniaga dengan cara yang menipu, ya, ada cara yang kurang timbangan, ya? Tak pernah nampak kan. Tapi Rasulullah ni dia lebih kepada seorang yang jujur, yang amanah dalam sesuatu pekerjaan, ya. Yang mana Ustaz nak kaitkan juga dengan satu pengalaman kepada Rasulullah SAW pernah bekerja, sama-sama bekerja, berniaga dengan bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, ya, yang mana di negeri Syam berniaga dengan cara yang jujur dan amanah, ya, melebihkan timbangan, ya, dengan wajah yang ceria, ya, mesra kepada pelanggan yang hadir. Begitulah kita lakukan salah satu pekerjaan itu sebagai satu ibadah kerana mengikut cara Rasulullah SAW bekerja, ya, dan semoga mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, adab bekerja. Ya, adab bekerja yang pertama ialah mesti ada niat. Niat kita untuk mencari rezeki kerana Allah Ta'ala, ya, lillahi ta'ala, ya, mesti ada niat, ya. So, ada hadis Nabi Rasulullah SAW, iaitu innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya sesuatu pekerjaan itu dimulai dengan niat, ya. Niatnya mestilah niat yang betul, ya, murid-murid, ya. Macam kita untuk menuntut ilmu, ya, niat kita datang sekolah, ya, pergi sekolah niat kerana Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu dan mendapat keridhaan Allah Ta'ala, ya. Dan semoga apa yang kita belajar kat sekolah, apa yang kita dapat ilmu daripada guru-guru, ya, semoga mendapat keridhaan Allah Ta'ala, ya. Itu yang pastinya mesti ada niat dalam hati agar kita dapat belajar dengan baik, faham dengan baik, ya, dapat ingat apa yang ustazah ajar kat sekolah. Macam itulah, ya, mudah-mudahan. Baik, yang keduanya, mulakan pekerjaan dengan basmalah.
mulakan pekerjaan apa-apa sahaja yang baik, mulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita nak keluar rumah, mesti dengan langkah kanan, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya, bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan itu semuanya sebagai satu ibadah. Yang ketiga pastinya iaitu hendaklah menutup aurat. Bagi lelaki mungkin auratnya itu tidak terlalu banyak, ya, kalau boleh mestilah berseluar panjang, pakai t-shirt yang kemas, ya. Kalau berniaga pakai apron, ya, tak kisahlah niaga apa saja, ya, biar nampak kemas, orang tengok pun bagus budak ni, ya, berniaga, ya, dengan sopan, dengan cara, dengan percakapan, ya, dengan lontaran bahasa yang baik. Kalau yang perempuan pula mestilah bertudung, ya, yang beragama Islam, ya, pakai lengan panjang ataupun pakai yang sarung apa tu, sarung tangan tu kan, apa, setongan. Kalau silap-silap tu minta maaf lah, ya. Ada sarung dalamnya tu, kalau kita angkat lengan baju tu, tak adalah nampak aurat di sini, ya. Jaga, sentiasa menjaga aurat, ya, tidak memakai selalu ketat, tidak memakai baju yang nipis, ya. Sentiasa menjaga aurat. Macam itulah lelaki dan perempuan. Kalau lelaki tu janganlah pakai seluar pendek, ya, seluar pendek dekat lutut tu, atas lutut lagi, dia jangan. Kalau boleh biarlah pakai panjang, macam itulah. Yang keempat, sentiasa mesra dan ceria, ya. Kita niaga ni mesti ceria, mesti mesra pelanggan, ya. Jangan kita muka masam, ya. Orang datang tu budak tak tahu tu, kalau kita tegur pun, ya cik, nak apa, ya, cari apa, jangan terlalu kasar, ya, kena mesra. Ya cik, assalamualaikum, ya, cari apa, ya, nak apa, cari, kita bantu dia. Mesti dengan wayah yang cari senyum, sentiasa senyum, kan. Barulah pelanggan tu rasa bagusnya peniaga ni, ya, ada sifat untuk bertanya, macam itulah. Dan yang keempat, yang kelima, mestilah menepati masa. Kalau kita bekerja dengan sesuatu bos, ya, tak kira lah apa sahaja pekerjaan, mestilah kita menepati tepat masanya kita, ya, hadirnya mesti tepat, ya, tidak terlalu lewat, ya. Kalau awal dalam lebih kurang 15 minit awal dah sampai tempat kerja, ya, jangan terlalu lewat, ya. Pesanan diri saya jugalah sebagai seorang guru, ya, mestilah datang awal ke tempat kerja. Dan yang keenam, bersifat amanah, itu penting, ya, amanah. Yang keduanya, tekun, ikhlas hati kita dan redha kepada Allah Ta'ala, ya. Apa sahaja yang kita lakukan itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan kerana Allah Ta'ala, ya. Ikhlaskan dalam hati, apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan semoga mendapat rezeki yang halal, yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Dan seterusnya, saling membantu dalam menyelesaikan masalah, ya, dalam tugasan, ya. Jangan kita biarkan kawan-kawan kita, kalau kawan-kawan kita ni tak tahu nak cara nak menyelesaikan, kita bantu dia, jangan tinggalkan dia, jangan biarkan dia, bantu dia, ya, kerana sesiapa yang bantu tu, Allah akan bantu kita juga, insya-Allah, sesuatu masa nanti. Dan yang terakhir, dalam ajak bekerja, mestilah kita lepas kita dah bekerja, dah bertukus lumus dengan ikhlas, ya, kita bertawakal dan berdoa pada Allah Ta'ala, ya, iaitu dengan solatnya jangan tinggal, ya. Lepas solat, zikir dulu, ya. Lepas tu baru kita doa minta ampun pada Allah, ya. Doa agar apa yang kita lakukan, ya, pekerjaan satu-satu kerja, ya, pada hari ini dan hari-hari seterusnya, semoga dapat keberkatan Allah Subhanahu Taala, dan bertawakal kepada Allah agar rezeki yang kita dapat tu adalah halal dan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya, kepentingan adab bekerja, ya. Kepentingan adab bekerja. Baik. Yang pertama iaitu kita dapat mengeluarkan hasil dan perkhidmatan yang berkualiti, ya. Maksudnya bila kita dapat bekerja dengan baik, dapatkan hasil yang terbaik kepada bos kita, ya, kepada syarikat kita, ya, dan berikan perkhidmatan yang berkualiti, ya. Tak adalah orang pandang
pandang rendah kepada kita dengan pekerjaan kita, ya. Biar nampak, oh bagus budak ni, bagus, ya, perkhidmatannya bagus, ya, cekap, macam itulah. Yang kedua, untuk mencari rezeki yang halal, yang saya cakap tadi, ya, kepentingan adab bekerja. Yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja kita, ya. Kalau kita jaga disiplin dalam pekerjaan, insyaAllah dapat tingkatkan pekerjaan kita dengan baik. Yang keempat, mengurangkan masalah dalam pekerjaan, mengurangkan masalah, ya. Kalau kita ada masalah, kita bincang elok-elok, ya. Bermesyuarat, macam mana nak selesaikan sesuatu masalah yang berlaku dalam syarikat kita, dalam institusi kita, macam mana, ya. Dan yang kelima, menjadi pekerja yang cemerlang, ya, cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat, ya. Iaitu maksudnya, bila kita bekerja ni, jangan kita asyik nak bekerja je, ya, dengan dunia je, ya. Tapi kita jaga dengan Allah Ta'ala juga, ya. Cemerlang dunia dan cemerlang di akhirat. Solat ni tak tinggal, ya. Banyakkan bersedekah, ya, berselawat, berzikir, ya. Dalam bekerja tu buat kerja aja, kita zikir kepada Allah Ta'ala, ya, agar hati kita ni sentiasa tenang, ya. Dan yang seterusnya, ya, murid-murid, ya, menambah keyakinan pelanggan. Kalau kita berikan hikmat pelanggan kepada orang ramai, kita menambahkan keyakinan mereka, ya. Bagus pekerja ni, ya, dilayan, bagi hikmat yang bagus, dia cekap, dia cepat buat kerja, ya. Baru orang yang datang ni nampak kita ni, dia rasa yakin, aku nak kerja, nak dengan dia, nak servis kereta dengan dia, contoh kan, kalau kerja dekat bahagian kereta, macam itulah, ya. Baik, seterusnya dalil tuntutan bekerja, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Ya, saya ulang sekali lagi, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Riwayat Al-Baihaqi, maksudnya sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang itu melakukan pekerjaan, ya, ataupun sesuatu perkara dan melakukan dengan tekun, dengan jujur, dengan amanah, ya. Apa yang diberikan tu sentiasa dilakukan dengan baik, ya, teliti buat kerja, ya, tak apa namanya, tak sambil lewa kan, kena tekun, fokus bekerja, ya, supaya apa yang kita lakukan itu semuanya baik dan dapat hasilkan dan perkhidmatan yang baik, bagikan kalau orang minta tolong tu, bagi kerja yang bagus, macam itulah maksudnya. Sampai di sini dahulu penerangan Ustaz berkaitan tentang adab bekerja. Diharap ianya bermanfaat dan berguna untuk anak-anak mengambil pengajaran dan iktibar daripada tajuk ini. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.